sallallahu sallam alaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqa bil haqa wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana al-kitabi yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahli al-kitabi fima lam yu'mar fihi bi syai'in. Thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengisdalkan rambutnya. Isdal maknanya membiakkan rambut terurai ke depan. Itu makna isdal. Wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum. Sedangkan orang-orang musyrikin yafriquna ru'usahum. Sedangkan orang-orang musyrikin membelah rambut mereka. Wa kana al-kitabi yusdiluna ru'usahum. Sementara al-kitab mereka mengisdalkan
rambut mereka. Wa kana yuhibbu muwafaqat ahli kitab, dan adalah Nabi SAW itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suka menyamai dengan ahlul kitab. Fima lam yu'mar fihi bisya'in, pada sesuatu yang masih belum ada ayat mengenainya. Thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah rambutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang kita baca ni, yang pertama sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada awal-awal Islam Nabi mengisdalkan rambutnya. Mana rambut ni, isdal ni maknanya rambut ni disikat mai ke depan. Itu dia panggil isdal. Ini ialah pada awal-awal Islam. Sementara orang musyrikin, mereka yafriquna ru'usahum, mereka belah rambut mereka. Mana sikat macam kita sikat hari ni tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sikat rambut tu dia panggil belah rambut. Orang musyrikin belah rambut. Nabi SAW sikat rambut main ke depan. Wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum, sementara ahlul kitab mereka mengisdalkan rambut mereka. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlul kitab, dan Nabi SAW suka muwafaqah, iaitu sama dengan ahlul kitab. Fima lam yu'mar fihi bisya'in, pada sesuatu yang tidak ada ayat berkenaan dengan sesuatu itu. Kemudian Nabi selepas itu faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam belah rambutnya. Tayyib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW pada awal-awal Islam, Nabi sikat rambut mai ke depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara orang musyrikin maknanya orang-orang yang menyembah berhala, dipanggil orang musyrikin, mensyirikkan Tuhan, menyengutukan Tuhan. Sementara ahli kitab, mereka ialah satu kumpulan ataupun golongan manusia yang diturunkan kepada mereka kitab daripada langit, iaitu kaum Nabi Allah Musa, yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga kaum Nabi Allah Isa yang diturunkan kepada mereka kitab Injil. Maka dipanggil mereka itu Ahlul Kitab, golongan Ahlul Kitab. Nabi SAW pada perkara yang tidak ada ayat memerintah untuk melakukan secara khusus begini, Nabi SAW ikut sebagaimana golongan Ahlul Kitab. Dalam perkara yang berkaitan dengan rambut, Nabi SAW ikut cara sikat rambut Ahlul Kitab. Nabi tidak ikut cara sikat rambut orang-orang musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Pasal apa Nabi suka ikut Ahlul Kitab? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekatnya Islam dengan Ahlul Kitab.
Sebab Alkitab dan Islam bertuhankan Tuhan yang satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Tuhan yang satu itu yang bernamanya Allah telah menurunkan kitab kepada rasul-rasul mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Alkitab ialah golongan yang ada syariat, ada hukum, peraturan dalam hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup ini berperaturan. Hidup ini ada cara hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara hidup itu dia panggil syariat. Maknanya ada hukum hakam, ada undang-undang dalam kehidupan. Ada yang boleh buat dan ada yang tak boleh buat. Perintah sembahyang, Alkitab pun dia perintahkan sembahyang seperti mana kita orang Islam pun dia perintahkan sembahyang. Dalam perkara yang berkaitan dengan puasa pun sama juga. Mereka pun berpuasa, kita pun berpuasa. Seperti mana yang Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu seperti mana difardukan puasa kepada umat yang sebelum kamu, maknanya Ahlul Kitab. Kamu difardukan puasa seperti mana orang sebelum kamu pun juga difardukan puasa. Berarti yang dimasukkan di situ ialah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab iaitu golongan yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi orang yang paling berilmu ialah mereka yang diturunkan kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak berilmu ialah mereka yang tidak diturunkan kitab kepada mereka. Maka umat Islam ialah umat yang berilmu. Dan tidak ada umat yang lebih sempurna lebih daripada umat Islam. Kerana syariat kita syariat yang paling lengkap sekali. Syariat kita syariat yang paling sempurna sekali dibanding syariat rasul-rasul yang terdahulu. Syariat Islam ialah pelengkap kepada syariat yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Islam berpaksikan kepada ilmu pengetahuan. Nak buat apa pun mesti merujuk kepada ilmu. Kalau kita buat sesuatu tanpa ilmu, maka kita akan tersimpang daripada kebenaran. Kalau kita beramal ibadat tanpa ilmu, amalan yang kita buat ditolak oleh Tuhan. Itu penting ilmu pengetahuan. Ilmu membawa kita untuk kita kenal Tuhan. Maka Nabi SAW suka sama dengan Ahlul Kitab sebab mereka bangsa berilmu. Sebab mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah bangsa bertauhid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu bangsa yang mengimani keesaan Tuhan dan kerasulan Nabi yang diutuskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Ahlul Kitab miliki nabi-nabi. Mereka miliki rasul-rasul dan nabi-nabi. Rasul maknanya mereka yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka wajib menyampaikan wahyu kepada umat mereka. Itu rasul. Sementara nabi iaitu yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad tetapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Itu beza dia.
Maka Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, suka ikut Alkitab kerana mereka miliki Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, sebab yang Nabi SAW suka ikut Alkitab kerana untuk memeserakan hati mereka dengan Islam. Maknanya, seperti mana Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa dan Nabi-Nabi yang terdahulu berpaksikan kepada akidah tauhid, iaitu mengesahkan Tuhan, Islam pun sama juga seperti mereka. Jadi kalau kita ibaratkan seperti satu orang yang ada abang, ada kak, ada adik, ketiga-tiga orang ni, abang, kakak, adik ni daripada ibu dan ayah yang sama. Jadi begitulah Islam dengan agama samawi, agama langit, iaitu mereka yang diturunkan Taurat dan mereka yang diturunkan kitab Injil. Dan Nabi SAW nak memeserakan mereka dengan Islam. Pada awal-awal Islam, masalah Sayyidina Muhammad, orang-orang beriman boleh kahwin dengan orang-orang Ahlul Kitab. Kalau hari ini ada Ahlul Kitab pun boleh kahwin jugalah. Tapi tak ada Ahlul Kitab. Iaitu golongan kita Ahlul Kitab yang awal-awal, yang masih pegang kitab Taurat, yang masih pegang kitab Injil. Yang ada hari ini ialah kitab Injil yang telah pun diubah suai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab Taurat berbahasa Ibrani, kitab Injil berbahasa Syriani. Hak asal itu tak ada lah. Yang ada hak bahasa Inggeris, hal itu tak ada lah. Hal itu bukan asal. Hal itu telah diciplak dan diubah lah. Dan kitab-kitab samawi ini telah diubah oleh pendeta mereka. Cuma Islam, kitab sucinya iaitu Al-Quran, Allah pelihara untuk diubah. Terpelihara daripada orang nak ubah. Walaupun ada usaha nak mengubah Al-Quran, tetap orang dapat kesan. Sekalipun tulisan, sekalipun baris, tetap dapat dikesan. Sebab Allah janji bahawa dia akan menjaga Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana Allah sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang telah turunkan Al-Quran dan kamilah yang akan jaga Al-Quran. Bahawa keistimewaan Al-Quran ialah Quran dihafaz di dalam dada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran terpelihara sampai hari ini. Sehinggalah satu masa nanti, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Quran akan diangkat ke langit. Bila Al-Quran diangkat ke langit, maka dia naik seperti bunyi lebah, berdengung macam bunyi lebah. Maka habislah tulisan daripada Al-Quran. Maka subhanallah, maka Nabi SAW mengikut cara sikap lama Alkitab sebab nak meserakan mereka dengan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Ahlul Kitab ialah golongan yang lebih dekat keimanan mereka dengan kita dibanding orang musyrikin. Ahlul Kitab mereka beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat,
dan mereka beriman dengan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya golongan Yahudi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka jadi bercanggah dengan kita. Hal ini semua sama. Yang tak samanya pada tidak menerima mereka Rasulullah SAW sebagai Rasul. Mereka beriman setakat Nabi Allah Isa. Nabi Muhammad mereka tolak. Tentulah punca, tentulah bermula titik perpisahan kita dengan mereka. Dari awal Islam, Nabi ikut mereka untuk menarik mereka kepada Islam. Pelan-pelan lah, lama-lama terima Islam, terima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah pada ketika itu, seperti mana saya sebutkan tadi, boleh orang beriman kahwin dengan Ahlul Kitab. Sebab satu jenis agama yang sama. Agama samawi disebut agama yang datang daripada langit, agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selepas timbulnya permusuhan mereka dengan Islam, dengan sebab hasad dengkinya mereka kepada Rasulullah dan Islam, tentulah bermula pertemuan kita dengan mereka. Maka turunlah ayat walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan meredai orang Yahudi dan orang Nasrani kepada kamu sehingga kamu ikut agama mereka. Maknanya pertemuan berlaku sampai hari ini. Dan Allah sebut juga la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling dengki pada kamu, orang yang paling bermusuh pada kamu ialah orang Yahudi. Wal ladina asyraku, dan orang-orang yang mensyirikkan Tuhan. Makna kepala yang memusuhi Islam ialah orang Yahudi, duduk atas sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu orang Islam kena berhati-hati dengan orang bukan Islam. Selagi mana dia masih belum menentang Islam, okey. Kita boleh lagi duk bermuayashah, bergaul, saling hormat menghormati. Tapi kalau mereka dah menentang Islam, itulah maknanya mereka dah jadi musuh Islam. Orang kafir, selagi mana mereka masih belum menentang Islam, belum musuh lagi. Tetapi bila mana mereka dah menentang Islam, mereka dah jadi musuh Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka Nabi SAW menyamai Ahlul Kitab. Sebab yang keduanya kerana mereka paling hampir dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW, seperti mana yang kita baca hadis ni, dalam perkara rambut, benda rambut ni benda yang kecil lah. Pun Nabi SAW nak supaya perkara kecil ini berbetulan dengan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup ni kena berprinsip. Prinsip kita agama. Orang yang memusuhi Islam akan menanam bibit-bibit benci kepada Islam. Kalau kita merintah, nanti akan pakai sistem macam Taliban di Afghanistan ni, menanam bibit-bibit benci kepada Islam. Sedangkan Islam ialah rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Islam
telah ditegaskan oleh Nabi SAW, tak boleh menyakiti orang bukan Islam dalam negara Islam. Seperti mana yang Nabi sebut, man adhani dhimmiyan faqad adhani. Siapa yang menyakitkan orang kafir dhimmi, dia telah menyakitkan aku, kata Rasulullah. Mana Islam mengajak tak boleh menganiayai orang, menghina orang, sekalipun orang tu orang bukan Islam. Hari ini ni yang duk tekan orang bukan Islam, bukan negara Islam. Pasal apa ni boleh terima pula? Pasal apa hak Islam tak boleh terima nanti? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang zalim hari ini bukan pemimpin sebuah negara Islam. Sebab dia ada dua, negara Islam dan negara umat Islam. Negara Islam ialah negara yang berpaksi pada Al-Quran dan Al-Hadis. Pemerintahan yang bersumberkan kepada cara memerintah, cara Rasulullah. Yang Nabi kita ajak, iaitu apa yang Nabi buat pada saat Nabi mendirikan daulah Islamiyah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kena mirdah macam tu. Kena pandu pada Quran, kena pandu pada hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu baru negara Islam. Tapi kalau kita merintah, kita pakai cara orang lain. Kita orang Islam yang merintah ni, maka dia panggillah kita ni ialah negara umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Islam ialah rahmat untuk sekalian alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma musuh Islam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak memperlihatkan kepada orang keburukan Islam. Sedangkan Islam mana buruk? Islam semua elok. Cuma yang buruk ialah orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam menanam kecintaan kepada semua orang. Dalam kampung, kalau 40 orang dalam kampung, kanan 40, kiri 40, depan 40, belakang 40. Kalau ada kafir duduk dalam negara kita ataupun dalam kampung kita, mereka dikira jiran kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada jiran, kena bagi hak jiran. Kalau orang Islam jadi jiran, dia kena bagi hak Islam dan hak jiran. Tapi kalau dia bukan Islam, kita bagi dia hak jiran. Hak Islam tak boleh bagilah sebab dia bukan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa hak jiran? Hak jiran, makan dia, duit ringgit dia, tak boleh ganggu dia, kena hormati dia. Tu hak jiran. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita SAW mengajak kita untuk kita hidup berpaksi kepada agama. Nabi SAW tak ikut cara hidup orang musyrikin. Nabi ajak selagi mana ada rujukan, ada sumber, maka rujuklah kepada sumber dan rujukan yang berpaksi kepada agama tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa kana al-kitabi yustiluna ru'usahum. Al-kitab ni sikat rambut main ke depan. Nabi pun sikat rambut main ke depan juga. Orang musyrikin merapikan rambut. Cumanya Nabi selepas itu, Nabi pun yafriquna ru'usahu. Nabi pun belah rambut juga. Cumanya Nabi SAW belah rambut cara
Islam ataupun menurut sunnah, Nabi belah tengah. Rambut belah tengah, yang kanan pergi kanan, yang kiri pergi kiri. Jadi kalau kita belah rambut, ni sikit, ni banyak, ni banyak, ni sikit, ni banyak, tu cara biasa. Kita ikut urat rambut kono, belah. Kalau ni kadang rambut kot tu, kalau ni rambut tu kita belah macam tu kot, ikut pusat atas kepala. Tapi kalau sunnah, tengah-tengah. Apa maknanya? Islam dia tak ke barat dan tak ke timur. Islam itu tengah. Islam itu sederhana. Islam tidak berat kepada kanan ataupun kiri. Islam mengambil jalan tengah. Jadi bila sebut Islam ni, umat Islam disebut dengan ummatan wasata, umat pertengahan. Maknanya syariat Islam yang paling sederhana. Islam tak melampau, Islam tak kurang, Islam tengah. Jadi subhanallah, maka semua yang ada pada Islam ialah terjemahan daripada terjemahan yang mesti kita terjemahkan dalam kehidupan. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam dia suruh pakai putih. Ada tak orang pergi buat haji pakai hitam? Pakai ihram hitam. Sah tak kalau pakai? Sah. Tapi Islam tak suka. Pasal apa? Sebab putih Nabi suruh ilbasul bayad wa kaffinu mautakum bil bayad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakailah yang putih dan kapan ke orang mati kamu dengan putih. Sebab putih itu bersih. Putih itu hati. Itu makna kehidupan. Putih ni kalau kita pakai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia memberi kita keyakinan. Dia panggil yakin diri. Dibanding kalau kita pakai yang warna lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu-dulu orang perempuan pakai tekung putih lah, dah macam-macam dah. Sallallahu sayyidina Muhammad. Sebenarnya putih itulah tuntutan. Sebab pakai tekung warna putih dibanding warna lain tak sama pahala dia. Tak sama pahala dia. Sebab pahala ni pahala pada warna. Umat Islam, umat yang disuruh kalau sembahyang disunatkan kita pakai kepiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hak dalam sembahyang tu kena buat keluar sembahyang. Hak kita hak dalam sembahyang tu kita buat nak kena buat keluar. Akhlak hak dalam sembahyang, tingkah laku, perangai, rupa hak dalam sembahyang tu kena buat keluar sembahyang. Seperti mana sembahyang disuruh kita tunduk dan melihat tempat sujud ketika mana kita sembahyang, begitulah kita praktik di luar daripada sembahyang. Maknanya menahan pandangan daripada melihat yang lebih daripada keperluan. Rasulullah kan Nabi kita berjalan, Nabi pakai toilasan, bos serban lagi satu atas kepala ni. Pasal apa? Sebab menahan, jangan tengok belah kanan, jangan tengok belah kiri. Tengok yang sepatut je tengok. Itu ajaran Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Islam menggalakkan pakai serban? Serban ni kalau dipakai nampak indah. Orang pakai serban tu nampak indah. Saya tengok berkali-kali. Kadang-kadang dalam majlis orang minta mengijazahkan ijazah serban. Dia dengan had tak pakai serban tadi tu, dengan kita buh serban, belai langsung. Buh serban, amboi cantik sungguh. Pasal serban tu mengindahkan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, itulah yang Nabi SAW letakkan ia menjadi prinsip dalam hidup. Islam ni orang Islam ni ialah orang yang berprinsip. Orang Islam ialah orang yang memiliki ketetapan dalam hidup macam ni. Jadi yang menjadikan berprinsip sebab dia beragama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia pegang pada agama. Orang yang tak pegang pada agama berarti dia akan jadi orang yang tak berprinsip. Dia condong kepada orang zalim. Sedangkan agama tak boleh. Agama tak bagi kita condong pada orang zalim. Bahkan diancam oleh Tuhan. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu jangan condong kepada orang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini Allah sedang bagi ilmu dan pengajaran pada umat Islam di Malaysia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai malam ni PM tak ada lagi. Tadi ingatkan naik dah, berita keluar Anwar jadi PM interim. Dapat kat dia juga. Tiba-tiba berita tu padam. Rupa-rupanya orang punya teruja nak PM serta-merta ni, kawan tu baru pergi Istana Negara. Masalah Sayyidina Muhammad, bukan orang agung lantik PM lagi pun. Jadi nak sangat-sangat. Tiba-tiba keluar secara resmi daripada Istana Negara minta penjelasan. Pasal apa keluar macam tu? Padam terus. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, tunggu pula sampai esok. Siapa tak tahu. Tapi tak tahulah. Tak tahu nak di macam mana. Esok 30 orang MP PN dia panggil jumpa Agung. Allah Sayyidina Muhammad. Agung mungkin nak tanya kot, sokong siapa? Allah Sayyidina Muhammad. Waktu tu kita dapat jawapan. Tu mana bijaknya Agung. Kita hari ni masalah Sayyidina Muhammad. Tapi itu hak Agung tu, kalau salah bagi hak merantai esok, dia buang kuasa Agung. Tu jaga-jaga. Agung penyelamat. Negara ni negara umat Islam. Tapi hak mai tak Islam tu masalah nak ambil negara ni. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, tentu itulah yang menyelamatkan kita. Sebenarnya Malaysia kita ni merintah dia agung. Bukan Perdana Menteri. Sebenar-benarnya agung. Perdana Menteri ini diberi mandat, diberi kuasa, diberi mandat dan kuasa jalankan pemerintahan ataupun diberi wakil untuk menjalankan pemerintahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah masalah sayyidina Muhammad. Jadi tak tahulah esok kejutan apa. Tengok-tengok bukan Tan Sri Muhyiddin, bukan Tan Sri Anwar Ibrahim. Lain pula apa. Jenuh kita, terkejut tu. Jadi apa? Jadi Allah masalah. Sebab dia tak tahu, benar tak tahu. Masalah hanya Allah yang maha mengetahui. 10:30 esok kita tahu pula. Masalah Sayyidina Muhammad. Ni satu pelajaran baru. Tak pernah berlaku dalam sejarah kita dalam negara ni. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi agung ni dia bijak. Kalau bagi hak ni tak stabil. Negara ni nak bagi stabil. Bila mana BN tarik sokongan kepada dua nama ni, masalah Sayyidina Muhammad nak ni perbangkang, akhirnya ST mereka batai. Akuan janji tu batai.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mereka kata, apa salah dia berbangkang? Orang dah dibangkang 60 tahun, dia belajar juga. Apa salah dia bangkang 5 tahun? Dia kata, orang dah dibangkang 60 tahun boleh? Takkan 5 tahun tak boleh? Boleh kah? Payah dia bangkang 60 tahun baru boleh jadi kerajaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya Agung nak panggil, ni sokong siapa? Ni sokong siapa? Ni sokong siapa? Tak tahu lagi. Mungkin jadi kerajaan perpaduan lah kot. Unity government kah? Tokoh Jahadir dah nampak dulu ni. Dia pernah cadangkan kerajaan perpaduan. Mana kerajaan yang tak ada pembangkang. Faham tak? Okey juga tu. Pakat-pakat merintah nak keli apa? Tak tahu lagi sudut ni macam mana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mentadbir sedang memberi ilmu dan pengalaman kepada umat Islam di Malaysia. Tapi insya-Allah yakinlah yang Allah tentu pada kita ialah yang tak merugikan Islam dan umat Islam, insya-Allah. Untuk malam ni kena mayang hajat semua orang. Hak ikuti secara live yang berdepan ni, tolong mayang hajat 2 rakaat minta. Selagi bangkit mayang tahajud, saja aku mayang hajat serta sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Taala. Minta ya Allah tolonglah umat Islam di Malaysia ni. Kita nak orang bertakwa memimpin kita. Kalau orang tak bertakwa, letihlah kita. Kita tak maulah sampai bertukar 3 orang pula PM lepas ni. Cukuplah lepas 3 orang, takkan tahun ni nak 3 orang pula. Tak stabil lah negara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang yang naik memimpin tu orang Islam, insya-Allah selamat. Islam pun selamat, kafir pun selamat. InsyaAllah. Tu kita harap. Jadi tolong mayang hajat 2 rakaat. Tak boleh semayang pun bangkit sebelum subuh tu. Bangkit berdoa, ya Allah, tolong tunjuk kat kami pemimpin yang boleh memimpin kami. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, tolong angkat pemimpin kami orang yang terbaik di kalangan kami. Dan jangan angkat jadi pemimpin kami orang yang jahat di kalangan kami. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa kana yuhibbu muwafaqata al-kitabi fima lam yu'mar fihi bi syai'in thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Nabi kemudiannya Nabi belah rambut dia. Jadi kata ulama, Nabi yang asal-asal Nabi simpan rambut sikat main ke depan, Nabi belah rambut tu ialah dengan sebab wahyu, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala masalah Sayyidina Muhammad. Jadi belah rambut tapi tak macam musyrikin. Tarik balik, simpan rambut, sikat ke depan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya Al-Kitab pun kita tak ikut dah. Musyrikin pun kita tak ikut. Jadi Islam ada caranya yang tersendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Qasidah satu insya-Allah. Sambung Maulid. Qasidah patu kita bab Qiyam.